إلى نبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ عطاء الإسكندري شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه: Maka apabila dicuba murid itu dan tiada ingat ia akan rahmat Allah Ta'ala akan dia, dalam hal itu maka ada demikian itu mewajibkan bagi gugurnya pada ain Allah Ta'ala. Dan jatuh hijab atas hatinya dan diganti jinaknya dengan liarnya dan terangnya dengan kelamnya, dan tiadalah boleh akan dia kemudian daripada demikian itu kembali hal yang terdahulu demikian itu, kerana demikian itu memutuskan daripada ku tolongnya. Ini sambung berkaitan dengan istidrak. Wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itu ayat dalil dia. Surah Al-A'raf ayat 182. Wallazina kazzabu bi ayatina, orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ayat Allah Al-Quran. Sanastadrijuhum, nescaya kami akan istidrakkan mereka itu, min haitsu la ya'lamun, daripada sekira-kira mereka tak tahu. Dia ada kena istidrak, dia disangka ada lagi, disangka dia betul, dia sangka dia dalam nikmat Allah Ta'ala, padahal dia ada jauh daripada Allah. Allah dah benci kat dia lah. Allah tak suka dia. Dia sangka Allah sayang dia lagi. Istidrak. Ada istidrak yang bentuk umum, ada yang bentuk khusus. Untuk umum ni berlaku pada orang awam. Dia peniaga, niaga tipu, zakat tak keluar, tak jaga solat, perniagaan dia tetap maju, untung dia bertambah-tambah, kedai dia bertambah, daripada 1 jadi 3. Dia sangka Allah Ta'ala suka dia, ini nikmat Allah, dia kata. Padahal dia istidrak. Allah bagi dengan benci. Macam kita ada anak kita sayang, ada anak kita benci. Anak yang kita sayang tu
Kerana dia dengar cakap kita. Dia jaga semaya, jaga aurat, dengar cakap kita, patuh perintah kita. Kita sayang pada dia. Ada kita anak kita tak dengar cakap. Mayang tak mau apa, tak mau. Mengaji tak mau, tak apa-apa hidup dia. Dengar cakap kita tak mau. Dua-dua anak ni minta. Anak yang kita sayang minta. Anak yang kita benci pun minta juga. Anak yang kita sayang ni minta duit pak. Mai RM10. Saya nak beli ni. Tak apalah, nanti aku bagilah. Nanti aku bagilah. Sekali lagi pak, pak kita nak bagi duit, pak tak bagi pun tak apalah, pak ni sibuk ni, nanti pak bagi. Tak lagi pak bagi. Tu anak kita sayang. Kita tak bagi lagi, tapi janji akan bagi. Anak yang kita benci ni, yang tak dengar cakap ni, bawa main duit RM10 aku nak pergi ni, nak ambil. Dia bagi tu dengan benci je lah. Bagi tapi bagi dengan benci. Itulah ibarat Allah Ta'ala benci kat kita. Istirahat. Dia bagi anak sangat ambil. Mayang tak mau, yang nu tak mau, zakat tak keluar, nak ambil. Dia bagi dengan benci. Itu ibarat ulama kata istidrak. Jadi siapa yang istidrak ni? Orang-orang yang mendustakan ayat Allah, yang tak syukur nikmat Allah, tak guna nikmat Allah di jalan yang betul. Sanastadrijuhum, niscaya kami keluarkan mereka, kami jauhkan mereka, min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan mereka tak tahu. Masuklah orang yang ada kuasa politik, dapat kuasa tak pernah ringan nak buat perintah Allah. Dia guna kuasa politik dia tu untuk mencari kekayaan, kesenangan hidup. Enggak, ambil, bagi Tuhan bagi. Tapi bagi dengan bebai, marah. Ada orang yang baik, beribadat, jaga amanah dengan elok, dia minta Tuhan tak bagi, dia minta Tuhan tak bagi. Tuhan suka dengar dia meminta tu, Tuhan suka. Doa merayu, merintih. Itu kadang-kadang orang yang memperjuangkan Islam ni lambat menang. Allah Ta'ala nak lewatkan kemenangan ke dia. Jadi bukanlah kemenangan itu, keuntungan itu, kekayaan itu bukti Allah sayangkan kita. Belum tentu. Itu belum tentu. Itu berkaitan dengan istidrak orang biasa, orang awam, umum, orang biasa ni. Ini yang kita bincang ni, istidrak yang lebih halui. Istidrak yang lebih halui, yang mengenai orang yang khusus, para waliullah, ahli ibadat, alim ulama. Apa yang mereka tak sedarnya, waktu akharal menghubah anhu, Allah Ta'ala takhirkan balasan. Dia buat benda tak betul, mungkin dia sendiri yang tahu, orang lain tak tahu. Dia sorok, dia menyeleweng ke, dia buat hubungan sulit dengan wanita ke, dia salah guna kuasa ke, tapi dia pandai sorok. Sedangkan orang ramai duduk sanjung dia. Kalau dia ulama, dia buat kuliah orang makin ramai. Di viral beratus-ratus ribu yang like dia tu, yang ikuti ceramah dia. Padahal dia dah jauh dah. Dia makin jauh dah. Bayang tahajud mula tinggal, jemaah mula tinggal dah, duha pun dah mana, Quran tak dekati langsung dah. Dia jauh pada Allah. Tapi orang ramai duk sokong dia, duk puja dia, panggil dia tok guru lah apalah. Dia pun syok. Pasal apa? Dia kata kalau aku tak betul, itu Tuhan balas lah ni. Kalau aku tak betul, tentu Tuhan balas. Tapi Tuhan tak balas apa-apa pun.
Dia sangka dia betul, padahal dia dah jauh daripada Allah. Dia dah masuk golongan istidrak. Ini tu pula mana nak syarah. Macam mana bentuk istidrak ni kepada orang yang khusus. Maka kata Musannif rahimahullah ta'ala, maka apabila dicuba murid itu, Allah datang cubaan, ujian, sama ada ujian bentuk kesusahan atau ujian bentuk kesenangan. Yang paling takut ni ujian kesenangan, tapi tak lalai. Bila dapat senang, oh ni Tuhan sayang kat aku ni, Tuhan suka kat aku ni. Dicuba, diuji murid itu, dan tiada ingat ia akan rahmat Allah Ta'ala tadi. Bila dia dapat nikmat-nikmat tu, diuji dengan nikmat, dia tak nampak dengan mata hati dia, ini merupakan rahmat Allah. Dia tak nampak. Dia nampak ini aku, usaha aku, ikhtiar aku, strategi aku, kedekat aku, pemikiran aku. Dia aku lah. Dia tak ingat Tuhan lah. Dia tak ingat syukur akan nikmat Allah Ta'ala. Dalam hal itu, maka adalah demikian itu mewajibkan bagi gugurnya pada ain Allah. Bila dia dapat nikmat ni tadi, ujian ni disangka nikmat yang Tuhan suka kat dia, begitu gini, dia lupa nak mensyukurkan nikmat Allah Ta'ala. Maka keadaan yang macam ni boleh membawa dia gugur daripada ain Allah, gugur daripada diri Allah, artinya jauh daripada diri Allah. Patutnya kita dapat nikmat, kita lagi dekat dengan Tuhan, tapi bila tak syukur, dia makin jauh. Inna lini'ami awabida ka'awabidil wahsyi wa qayyiduha bisyukri. Tunggunya bagimu nikmat itu liar, macam liarnya binatang-binatang liar. Tambat nikmat itu dengan syukur. Dia tak syukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Dia rasa diri dia lah, kemampuan dia lah, usaha aku lah, ikhtiar aku lah. Dia makin jauh dengan Allah. Dan jatuh hijab atas hatinya, terdinding. Dia dengan Tuhan terdinding. Dia tak nampak ini nikmat Allah, ini ujian Allah. Lepas tu para sahabat, orang yang rapat dengan Tuhan, bila dapat nikmat dia takut. Takut nikmat ini tak dapat disyukur dengan selayaknya. Takut. Lepas tu bila Nabi masuk kota Mekah, dapat mengalahkan golongan Quraisy, Allah peringat Nabi, iza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, wa ra'aitan nas yadkhulu nabi dinillahi afwaja, kamu tengok wahai Muhammad, manusia itu akan masuk agama kamu berbondong-bondong, ramai orang akan masuk. Nampak jenah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pertama tasbih dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir dan minta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Tuhan tu penerima taubat. Kenapa perlu istighfar? Kerana dibimbangi di sebalik nikmat itu ada ujian. Ujian kesenangan, ujian kemewahan, ujian kekuasaan. Kalau kita sedang ni semua ujian-ujian Allah, kita berhati-hati. Kita takkan guna nikmat kekayaan, nikmat kekuasaan, nikmat pengaruh untuk kepentingan diri kita. Sebab ni satu ujian. Banyak orang boleh tahan dengan kesusahan, tapi tak ramai orang boleh tahan dengan kesenangan. Jadi kalau dia tak berhati-hati, perasaan takut tu tak ada, bimbang tu tak ada.
Dia tak bimbang langsung dengan nikmat-nikmat yang dikecap ni. Tu jalan-jalan yang membawa dekat dengan istidrak. Hijab. Jadi nikmat tu bukan lagi dah merupakan satu nikmat, dia jadi hijab dia dengan Tuhan. Tertindih. Dia sebab dia pandang nikmat, dia tak nampak pemberi nikmat tu, dia tak nampak lah. Dia nampak kuasa, dia tak ingat yang bagi dia kuasa. Dia nampak kekayaan, dia tak nampak yang bagi dia kekayaan tu, dia tak nampak lah. Itu namanya terhijab. Tertindih perkara-perkara ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan diganti jinaknya dengan liarnya. Dulu dia jinak dengan Tuhan, Allah ganti jadi liar. Hatinya liar dengan Tuhan. Tak ingat Tuhan, liar. Nak ibadat pun liar. Jaga pukul 4 pagi, 3 pagi nak sembahyang tahajud, tak jadi. Dia liar. Dengan Quran dia liar. Tahu liar. Kucing liar. Kucing jinak. Lembu liar dengan lembu jinak. Lembu jinak tu kita ambil tengok. Urut kepala dia pada. Kita kaget lah belakang dia. Budak-budak panjat katanya. Dia buat tak. Itu jinak lah. Itu nama lembu jinak. Lembu liar tengok kita semacam. Terdekat sikit, lari. Kita dengan Tuhan macam tu. Kalau kita jinak, dekat dengan Tuhan. Buat ibadat banyak. Liar, dia tak mau buat ibadat. Dia kira nak jauh diri daripada Allah. Jauh diri daripada kitab Allah. Jauh diri daripada rumah Allah. Itu liar lah tu. Dia balik rumah kucing jinak je lah. Duk kereti nanti kita duduk atas paha kita. Duk bunyi itu jinak lah tu. Liar. Kita masuk rumah tu, cuk, dia lompat pintu tinggal. Itu liar. Kita asalnya jinak dengan Tuhan. Tiba-tiba jadi liar. Pasal apa ni? Kita asalnya rajin baca Quran. Tiba-tiba tak berapa rajin. Itu ada pasal. Kita biasanya rajin bertasbih, berzikir. Ni liar lah. Ni mesti ada pasal. Lalunya kita buat ibadat-ibadat ni, tapi tak apa nak seronok buat ibadat. Itu nama istidrak, dah mula masuk. Itu istidrak. Sebab itu kita kena ubat balik, bagi jinak balik. Jangan sampai liak terus. Macam lembu kita ni, kalau dia keluar daripada kandang kita, sehari dua tu kena cari ya. Kalau sampai sebulan, 2 bulan, pakai lari terus ya, pasal hutan. Kita pun bila kita mula nak liar diri kita daripada Allah, kena berubat cepat. Jangan sampai liar terus. Tu habis tak ada ubat dah tu. Dan terangnya dengan gelapnya. Allah ganti asalnya terang jadi gelap. Hati itu asalnya terang. Kenapa terang? Masuk nur. Inna nura iza dakhala al-khalqa infasaha wa syaraha. Nabi kata semuanya nur bila masuk dalam hati, hati itu lapang dan terbuka. Lapang, terang. Macam kita jalan malam bawa torchlight, terang. Itu terang nampak jalan kan. Kalau jalan tak bawa torchlight, gelap-gelap, terabak-abak. Hati kita itu, kalau hati gelap, terabak-abak, tak tahu nak pergi mana. Bayangkan umur dah 50, 60 lebih dah tak tahu arah tuju. Ada orang tak ada arah tuju. Dia umur ada 60 tahun dah. Nak masuk 70. Dia tak tahu matlamat hidup dia, dia tak tahu. Yang Allah hantar dia ke dunia ni untuk apa? Untuk ma'rifatullah, mengenai Tuhan, beribadat kepada Tuhan. Tuhan dia tak kenal, sebab 20 dia tak tahu. Semayang dia tak tahu betul tak betul. Tak ada arah tuju. Dan kan dia makin dekat dengan kematian. Pasal apa? Hidup dia gelap, tak ada nur, tak ada ilmu, tak ada pelajaran. Teraba-raba itu.
Dia ni asal ada nur, ada ilmu. Bila kena istidrat, Allah ganti dengan gelap. Macam orang jahil, macam orang tak ada ilmu, teraba-raba, tak tahu arah tuju hidup. Hidup dalam kegelapan. Kita bawa kereta kita dalam lampu terang macam mana? Lari laju. Malam-malam bawa lampu, malam gelap tapi lampu kereta kita terang, lari laju. Ya, kita begitulah. Duduk di dunia ni kalau mata hati kita terang, lari laju. Tapi mana kita tahu dah arah tuju kita. Gitu, ni gelap, teraba-raba. Tak ada arah tuju. Allah ganti gelap. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, berpaling daripada Quran, aku jadikan bagi hidupnya tu, makna kata gelap, kelam, teraba-raba, tak ada arah tuju. Dan tiadalah boleh ia kemudian daripada demikian itu kembali kepada hal yang dahulu. Nak balik cara dulu dah tak boleh dah. Jalan asal dia tu, asalnya dapat nur, dapat ilmu, boleh ibadat. Allah uji dia dengan kesenangan, uji dengan kemudahan sikit, dia mula dah melelong. Itu nak balik asal tu payahlah. Macam kawan-kawan kita lah, berserah sekali, duduklah jemaah perjuangan Islam sekali. Allah uji sikit ya. Dapat kuasa saat, kami lagi cengih nak mampu. Ada esko agama di Kedah tu, kenal kawan kita, dapat jawatan esko, kami kacau. Ustaz ni tak boleh mengajar, ustaz ni tak boleh mengajar. Dia setengah mata ceruk. Allah bagi sikit kuasa saat ya. Allah tarik balik kuasa. Hari ni baru sibuk. Sampai kenapa kerajaan tak bagi sembahyang Jumaat? Kenapa tutup masjid? Ada kuasa dulu, hang kacau orang pergi masjid. Orang nak ngajak masjid, hang kacau, hang ganggu, hang esko. Tak ada kuasa pun sibuk. Pasal apa masjid tutup? Udahlah, panggil apa tutup. Esko kawan kita kenal. Tuan bagi sikit kuasa ya. Kedah tu bukan dia menang banyak. Satu kursi, dua kursi ya. Tapi sombong. Semua kenal lah kawan kita. Pegang jawatan-jawatan dalam jabatan agama. Kacau sana, kacau sini. Ustaz tu tak boleh kacau, masjid tak boleh kacau. Macam-macam dia kacau. Tak ada kuasa pun sibuk nak pergi masjid. Pasal apa masjid tutup? Alah ni masjid buka, pergi dah tengok buka. Tak nampak buka dia. Dia tak pergi masjid dia. Baik tu bila Allah Ta'ala bagi kita nikmat, jaga dia elok. Nikmat hidayah, nikmat iman. Ini nikmat yang paling besar. Kalau kita lalai, Allah tarik balik, hidup macam orang jahil. Kadang lebih teruk daripada orang yang jahil itu. Sebab dah berlaku istidrak ke atas kita. Jadi kita kena jaga. Pesan Nabi itu betul. Inna li ni'ami awabida ka awabidil wahyi. Sungguhnya bagimu nikmat itu liar, macam liarnya binatang-binatang liar. Binatang liar sikit nak lari, nak lari. Tapi nak macam mana? Pakai dua bisyukri. Tambahlah nikmat itu dengan syukur. Dapat nikmat iman, ilmu, ma'arifah, dapat boleh buat ibadat, jaga elok. Jadi kita hafal Quran, jaga. Bukan senang nak hafal Quran. Bukan semua orang boleh hafal Quran. Tuhan dah buka pintu untuk kita hafal Quran, permudahkan kita hafal. Apa yang jaga lah, jangan berhilang. Apa yang jaga elok, jangan berhilang. Dah hilang, ayahlah. Banyak kawan-kawan kita hafal Quran. Orang panggil hafiz lah, tapi
berterabur kata Allah, buruh kata Allah. Jaga baik. Jangan sampai Tuhan tarik balik. Dia tarik balik, payah nak ambil dah. Itu kena jaga. Ya, kepada hal yang baru. Nak kembali balik cara lama, payah dah. Bila Tuhan tarik balik, payah dah. Macam cerita apa? Cerita keluar dalam Facebook kan. Dia tu duk maki ulama. Kata ulama macam-macam. Lepas tu dia insaf lah. Dia menyesal. Ada macam mana dia menyesal. Pergi jumpa tu guru. Tamah tu guru. Saya kata guru pelik-pelik. Gini. Tu boleh tak apalah. Saya maafkan lah. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Hang ambil ni, dia panggil padasta. Yang ada, yang penyapu bulu ayam. Orang nak sapu tingkat-tingkat tu. Orang panggil apa tu? Apa orang panggil apa tu? Yang bulu ayam. Bulu ayam. Bukan ada orang nak sapu tingkat kata-kata cepur tu. Macam tu lah. Ambil ni. Ambil ni, yang balik, hang tarik bulu tu, hang nampak. Tarik buang. Lepas tu hang balik mai, hang mai jumpa aku esok, hang petik balik bulu tu. Boleh tak? Dia balik rumah dia buang bulu tu, cabut buang sampai rumah. Esok pagi pergi jumpa Tok Guru. Lalu jalan-jalan yang sama. Boleh kutip balik tak bulu tu? Kalau boleh kutip pun berapa lay nak dapat? Sudah tentulah tak boleh dapat balik yang macam asal bulu tu. Dia balik-balik jumpa Tok Guru, tak payah Tok Guru. Banyak ni saya boleh kutip, dapatlah 5-6 lay. Yang ni bertabuk di mana biar dah. Begitulah ibarat dosa kamu yang kamu buat. Bila kita dah buat dosa, nak ampun balik tu macam kutip bulu ayam pula. Nak kutip balik semua payah. Maka kena jaga. Jangan dipermudahkan. Jangan terikut golongan-golongan yang menghentam ulama tu. Jangan terikut dengan pokok ni dah tak ada apa-apa dah, tak tahu apa dah. Hina dunia dan akhirat. Dia ambil orang kafir sebagai wali. Dia lebih percaya pada lingkungan iklim Malaysia. Sanggup menjadi benteng mempertahankan kafir harbi. Bayangkan. Hinanya. Kita nak menjadi benteng pertahankan Islam, mempertahankan ulama. Dia jadi benteng untuk mempertahankan kafir harbi. Habis cerita lah. Itu dia. Minta tolong daripada Allah Ta'ala. Kerana demikian itu memutuskan daripadaku tolongnya. Demikian dengan cara yang kita buat tu terputihlah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas kita. Dan kata daripada alamat taufik itu 3 perkara. Ini kata ulama-ulama alamat-alamat orang yang mendapat taufik. Dia ada 2 lah, taufik, hidayah. Dia kalau ikut aturan dia tu hidayah baru taufik. Tapi kita bercakap wabillahi taufik wal hidayah. Dengan taufik dan hidayah. Taufik ni, hidayah ni petunjuk yang Allah campakkan di hati kita. Kita nampak tu. Kebenaran tu benar, salah tu salah. Itu taufik. Itu hidayah, petunjuk. Macam kita pergi Lebuh Raya, nampak tak signboard? Masuk-masuk lepas atas Cenggu tu. Dekat Jerit, belah kiri dia tulis Ipoh, Kuala Lumpur. Belah kanan dia tulis Pening dan juga Bukit Kari Hitam. Itu petunjuk lah tu. Ini jalan pergi Ipoh, ini jalan pergi Pulau Pinang. Itu petunjuk.
Kita tahu lah mana jalan nak pergi Penang, mana jalan nak pergi ke Ipoh. Itu namanya petunjuk. Petunjuk ni bentuk ilmu, pengetahuan. Taufik ni takyid, kekuatan untuk pergi ke Ipoh. Kekuatan yang boleh pergi ke Pulau Pinang. Itu namakan taufik. Kita dapat hidayah, petunjuk. Bagusnya bangun malam, mayang tahajud. Kita pun yakin. Itu baru hidayah. Bangun malam tu, buat ibadat tu namanya taufik. Boleh bangun malam tu, takyid, taufik. Jadi alamat orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala ada 3 perkara. Ya. 3 perkara. Iaitu masuk amal kebajikan atasmu daripada tiada khasat daripadamu kepadanya. Masuk, kita boleh masuk buat ibadat. Masuk nak buat ibadat tu, bukan khasat kita. Tak demai satu perasaan nak buat ibadat, kekuatan nak buat ibadat. Itu makna kita dah dapat taufik. Kadang-kadang kita khasat, kita nak, tapi tak dapat. Sebab tak dapat taufik daripada Allah. Kita nak buat, tapi tak boleh buat. Mana kita tak dapat taufik. Ada kadang-kadang kita tak bercita-cita pun, tapi demi itu perasaan, kemudahan, kesenangan, boleh bangun malam, boleh buat ibadat. Itu namanya kita mendapat taufik daripada Allah. Bukan kekuatan daripada diri kita. Yang tiada qasad daripadamu kepadanya. Bukan kita berusaha sangat. Dan berpaling daripada maksiatmu daripadamu, maksiat daripadamu, serta halnya serta menjalani dalamnya. Ya. Berpaling daripada segala maksiat daripadamu. Kita jauh daripada maksiat. Serta menjalani di dalamnya. Bab maksiat ni kita sendiri yang nak mau. Kita yang nak, kita menjalani, kita sendiri nak tolak dia. Kemudian datanglah taufik daripada Allah. Allah permudahkan kita untuk menolak maksiat itu. Sebab maksiat ni tak boleh kita nak macam mana, tak dapat taufik. Duk main judi tu, mat. Bila nak henti judi ni, nak buat lagu mana, belum ada taufik. Tuhan tak bagi hidayah. Dia tak boleh. Bab maksiat kita kena azam tinggal. Ya. Ada apa bab taat? Maksud sini taat sunat lah. Yang sunat-sunat tu kadang-kadang kita nak buat tak boleh juga. Tapi dah datangnya pertolongan Allah, maka dipermudahkan oleh Allah ke atas kita. Dan kita nampaklah yang aku boleh mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat semata-mata dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukurlah dapat tinggal maksiat, dapat buat taat. Dan ketiga, terbuka pintu minta tolong dan istighfar kepada Allah Ta'ala dalam tiap-tiap ahwal. Terbuka pintu minta tolong. Macam mana boleh terbuka pintu minta tolong ni? Kita rasa sesak sungguh. Dia panggil dalam istilah ilmu tasawuf, dia panggil kita ni iftiqar. Iftiqar kullu ma adahu ilaih. Iftiqar ni makna kita rasa kita ni perlukan sangat pertolongan Allah, supaya Allah tolong kita dalam setiap hal dan keadaan. Sama ada zahir bahkan batin. Macam kita nak makan, bolehkah kita makan kalau Tuhan tak buka selera? Tak lalu makan.
Yang aku boleh makan, Tuhan buka selera kat aku. Kita nampak benda tu. Jadi kita rasa kita ni, dia panggil antumul fuqara'u ila Allah. Kamu tu fakir. Kamu tu amat berhajat kepada Allah. Kita rasa kita sentiasa berhajat kepada Allah. Tak boleh nak buat taat, tak boleh nak tinggal maksiat, melainkan dengan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu iftiqar. Jadi Tuhan buka pintu iftiqar. Ada satu lagi dia lebih tinggi lagi, dia panggil mutta. Mutta ni kita dah rasa tak ada laluan dah, tak ada lorong dah, melainkan pertolongan Allah saja. Macam berlaku kepada Siti Hajar mencari air untuk anaknya Ismail. Lari, siapa Marwah, siapa Marwah. 7 kali pergi balik. Last sekali lembek, tersepuk duduk. Tak ada upaya nak minta tolong, nak cari ayam lah. Matilah anak aku ni. Ismail ni matilah. Dah aku ayam amat sangat. Masa tu dia panggil dia tu golongan mutta. Bila dia menadah saja tangan ke langit, Tuhan tolong lalu. Keluar air apa, Zam-Zam di tumit kaki Nabi Allah Ismail AS. Nabi Ismail tu tunjai kaki dia, keluar air. Jadi pertolongan Allah tu sampai bila kita ni mutta. Macam berlaku kepada Nabi Musa AS dengan Fir'aun. Fir'aun kejar dia, dia lari sampai tepi Laut Merah. Nak pergi mana? Depan laut, nak lari mana lagi? Belakang Nabi, belakang Fir'aun. Pi depan pun mati, patah balik belakang pun mati. Ketika itu Nabi Musa dan pengikutnya berada dalam keadaan mutta. Menadah tangan ke langit, datanglah pertolongan Allah. Tu yang Allah suruh ketuk tongkatnya tu ke laut no. Laut jadi darat. Masa itulah datangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan mutta. Jadi dia sentiasa rasa dia ni mutta. Dia rasa diri dia ni sentiasa mengharapkan pertolongan Allah, memerlukan bantuan daripada Allah. Maka ketika itu datanglah datanglah taufik daripada Allah, kekuatan untuk melakukan taat tadi ini. Itu dikata terbuka pintu minta tolong dan iftiqar kepada Allah dalam tiap-tiap ahwal. Ahwal ni makna kata hal. Hal ni kelakuan batin. Mufrad dia halun. Jamak dia ahwalun. Ahwal ni hal. Hal ni makna kata ni perjalanan batin hati. Kasihkan Allah, takutkan Allah, mengharap kepada pertolongan Allah, rasa hina sisi Allah, gembira dengan Allah. Ini semua hal. Dan setiap hal keadaan dia zahir dan batin, hatinya sentiasa ingatkan kepada Allah, mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan 3 perkara lah. Alamat orang bagi taufik, Allah dapat bagi dia taufik. Yang pertama tadi, dia beramal, kadang-kadang dia sendiri tak asal. Kita Allah buka pintu hati dia untuk buat ibadah. Dia pun tak pasang jam loceng, tak set waktu. Tahu tu jaga pukul 3, tengok jam 3 pagi. Hati dia tu mai terus. Peringat nak maghrib tahajud. Itu taufik daripada Allah tu. Itu mana. Begitu juga yang keduanya, tanda dapat taufik apabila makna kata dipermudahkan oleh Allah untuk meninggalkan maksiat. Memang dia cita-cita nak meninggal maksiat, dia buat itu benda tu, memang dia pernah buat, kan? Tapi nak tinggal tak boleh. Dengan pertolongan Allah, Allah pun mudahkan dia meninggalkan maksiat. Tapi dia memang nak tinggal maksiat, Allah permudahkan dia tinggal. Yang ketiga itu, orang yang mendapat taufik ini, iaitu orang yang
Makna kita kata orang yang dibuka pintu oleh Allah, pintu iftiqah atau muqtah. Dia amat merasai, amat mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada Allah. Dia berdoa aja, Allah makbullah doa dia. Allah makbulkan segala doa dan permintaannya. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan Ibrahim alaman khuzlan itu 3 perkara. Khuzlan ni dia lawan daripada taufik. Taufik dapat pertolongan Allah. Khuzlan ni tinggal tolong, Tuhan tak tolong dah. Kalau Tuhan tak tolong kita, bahaya. Nak buat apa pun tak boleh. Apa alamat orang yang ada khuzlan? Maka ada 3 perkara juga. InsyaAllah tanggung akan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna min al-ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.